Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini saya mau kongsi dengan kamu semua. Kabinet Anwar Ibrahim yang pertama. Kita nak umumkan siapa yang tersingkir dan siapa yang masuk di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, mohon kiranya bantuan semua rakan-rakan penonton untuk menekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Baik, ini ramalan rupa bentuk kabinet Anwar yang pertama dan saya rasa ini ialah yang paling tepat setakat ini yang pernah saya kaji, yang pernah saya perincikan. Ada beberapa nama besar yang bakal mengejutkan Anda yang tidak akan masuk di dalam kabinet Anwar Ibrahim dan juga yang masuk dalam kabinet Anwar Ibrahim. Oleh sebab itulah Anda perlu menontonnya daripada mula sampai akhir supaya Anda tahu siapa yang disingkir dan siapa yang dimasukkan dalam senarai ini. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita mulakan dengan apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim pada hari kemarin bagi memberitahu dan memberi petunjuk kepada kabinet yang akan dibentuk beberapa hari ini lagi. Pada hari kemarin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu sidang akhbar mengumumkan beliau akan menyelesaikan pembentukan Jemaah Menteri Kerajaan yang dipimpinnya dalam tempoh beberapa hari lagi. Dan saya jangkakan Kabinet Anwar Ibrahim ini akan diumumkan pada hari Jumaat ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH dengan tegas menyatakan pembentukan kabinet baru yang pastinya bersaiz kecil tidak akan dibuat berasaskan pemberian ganjaran secara berlebihan kepada parti-parti yang menyokong beliau. Daripada dasar dan asas inilah kerajaan akan membentuk, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentuk kabinetnya yang kita kata sebentar tadi ada yang dimasukkan dan ada yang akan disingkirkan. Secara dasarnya, kenyataan ahli Parlimen Tambun itu memberi isyarat jelas bahawa barisan menteri kabinet kerajaan baharu itu yang dipilih berasaskan kriteria kualiti, kredibiliti dan integriti pemimpin dilantik kelak. Untuk mengetahui pembentukan kerajaan perpaduan dipimpin Anwar tidak akan tercapai sekiranya Pakatan Harapan tidak mendapat sokongan daripada Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan beberapa parti kecil lain selepas PRU 15. Justru, cabaran terbesar Anwar Ibrahim sebenarnya dalam membentuk satu barisan jemaah menteri yang mantap pastinya terletak di atas pertimbangan mengimbangi keperluan memenuhi tuntutan parti-parti yang menyokong kerajaan beliau dengan kehendak rakyat yang mahu melihat barisan kabinet pertama Anwar Ibrahim ini adalah bersih, cekap dan berkelayakan. Saya sangat tertarik dengan nada perkataan berkelayakan tersebut. Jangan saja yang dilantik itu hanya untuk memenuhi kota. Kita mahu yang berkelayakan. Hakikatnya, dilema Anwar dalam pelantikan barisan kabinet baru sudah bermula dengan timbalan Perdana Menteri. Dengan PH sudah menjanjikan kota pelantikan dua timbalan Perdana Menteri kepada Barisan Nasional dan GPS, tumpuan kini terarah kepada siapa pemimpin yang bakal mengisi jawatan berkenan daripada Barisan Nasional. Dengan akar umbi UMNO mendesak jawatan itu diserahkan kepada pengerusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang terpalit kes mahkamah. Sebilangan pemimpin PH pula menyuarakan keperluan pelantikan menteri kabinet dalam kalangan mereka yang tiada kes rasuah. Saya setuju dengan gesaan dan juga desakan pemimpin PH ini supaya kabinet Anwar Ibrahim bebas daripada menteri-menteri kluster mahkamah. Berikut saya sampaikan kepada anda nisbah menteri ikut parti. Selain Ahmad Zahid, antara pemimpin lain dalam kerajaan campuran baharu ini yang terlibat kes mahkamah ialah
Pengerusi DAP Lim Guan Eng, Presiden Parti Ikatan Demokratik Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Muhtar Radin. Sudah pasti Anwar berdepan kesukaran membuat justifikasi terbaik. Susulan Ahmad Zahid merupakan Presiden Parti serta memainkan peranan besar memujuk 30 ahli Parlimen Barisan Nasional dan GPS untuk menyokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan baharu. Dari soal hierarki pula, Ahmad Zahid lebih layak. Tetapi saya fikir Ahmad Zahid Hamidi seharusnya mempunyai jiwa besar dan perlu berjiwa besar untuk memberi laluan kepada timbalan pengerusi BN, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, sekiranya UMNO BN mahu kembali bangkit pada PRU 16. Untuk GPS pula, pilihan bagi jawatan timbalan Perdana Menteri adalah jelas, yaitu bekas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, sebagaimana dimaklumkan oleh sumber dalaman parti gabungan itu sendiri kepada pengarah eksekutif Ilham Center. Secara umumnya, sebilangan pemerhati politik berpandangan komposisi pelantikan jawatan Menteri Kabinet mengikut parti secara ideal adalah berasaskan jumlah kerusi parlimen dimenangi parti masing-masing pada PRU 15. Oleh itu, PH yang dianggotai Pakatan Harapan yaitu Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP, Amanah, wajar diberikan 12 jawatan menteri, diikuti 6 portfolio untuk Barisan Nasional, GPS 4 menteri dan 3 lagi kota menteri untuk GRS, warisan dan lain-lain parti kecil. Disebabkan saiz kabinet baru dijangka mencapai angka 25 orang terhad, maka peluang nama-nama besar yang kalah pada PRU 15 dalam PH dan BN untuk dilantik menjadi menteri dan kota pelantikan ahli Dewan Negara sebagai senator amatlah tipis. Terdapat 5 lagi portfolio kementerian yang perlu diisi Anwar dengan pemimpin tepat bagi memastikan agenda reformasi dilaungkan beliau dalam institusi pentadbiran negara dapat direalisasikan. 5 kementerian kritikal itu ialah merangkumi keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan dan 3 kementerian yang berperanan penting dalam menangani isu kos sara hidup tinggi didepani rakyat ketika ini, yaitu pertanian, perdagangan, dalam negeri dan hal ehwal pengguna serta sumber manusia, ujar bekas ahli Parlimen Klang Charles Santiago. Sekarang saudara-saudara, mari kita perhatikan pula apa antara Anwar, Rafizi dan Johari. Bagi portfolio Kementerian Keuangan, Hisumuddin melihat terdapat keperluan untuk Anwar sendiri memegang jawatan berkenan sambil dibantu oleh bekas Menteri Keuangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani daripada BN. Namun sekiranya Anwar ingin fokus kepada jawatan Perdana Menteri, Rafizi selaku timbalan Presiden PKR adalah calon terbaik menggalas tanggungjawab itu. Idea Guan Eng kembali memegang jawatan itu tidak sesuai kerana status kes mahkamah serta kontroversi pelantikan beliau sewaktu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Untuk portfolio Kementerian Dalam Negeri pula, Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan dan Pertahanan, Hisumuddin dan Charles berkongsi pandangan sama dalam melihat 3 kementerian kritikal ini dijangka akan dipegang pemimpin kanan daripada PH dan Barisan Nasional. Bagi Hisumuddin, Muhammad atau Tokmat mungkin paling layak dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Jawatan Menteri Pendidikan pula mungkin menjadi pilihan di antara Naib Presiden UMNO Datuk Muhammad Khalid Nordin, Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Nuraini Ahmad atau Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salihuddin Ayub. Untuk jawatan Menteri Pertahanan, saya fikir Presiden Amanah Muhammad Sabu mungkin tidak dikekalkan dan digantikan dengan portfolio lebih sesuai seperti Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Individu seperti Naib Presiden Amanah Adli Zahari atau Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mungkin menjadi pertimbangan bagi jawatan itu juga.
Charles pula menjangkakan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok, pengerusi DAP Selangor Gobin Sing Dio dan ahli Parlimen Puchong Yo Bin Yin akan dilantik semula memegang jawatan Menteri Pengangkutan Undang-Undang dan Alam Sekitar. Hishamuddin berpendapat pemimpin Barisan Nasional yang setia dengan Ahmad Zahid Hamidi seperti ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Uthman Said dan juga Datuk Seri ahli Parlimen Lenggong Datuk Seri Samsul Anwar Nasara dan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan akan turut dipertimbangkan untuk memegang jawatan menteri. Bagi pemimpin kanan GPS seperti Setiausaha Agung Agungnya Datuk Seri Alexander Nathan Lingge dan ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Sukri, dua pemimpin itu dijangka dipilih memegang jawatan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Bagi pemimpin GRS, Warisan dan parti-parti kecil lain termasuk calon bebas menyokong Anwar, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Abdal mungkin akan diberikan portfolio Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Yang pasti, saudara-saudara, barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan ini kemungkinan besar tidak akan disertai bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein serta mana-mana pemimpin MCA dan MIC. Ini kerana masalah dalaman UMNO BN yang memperlihatkan kelompok ini tidak menyokong institusi Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional, tegas Hishamuddin lagi. Itulah dia saudara-saudara sekalian, saya sudah kongsikan dengan kamu semua siapa yang tersingkir dan siapa yang akan masuk dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Dan kita juga menjangkakan pada hari Jumat ini Kabinet Anwar akan diumumkan, dan kita juga menjangkakan bahawa terdapat 3 nama besar yang tidak akan masuk dalam Kabinet Anwar Ibrahim ini, iaitu bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bekas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein serta pengerusi Barisan Nasional iaitu Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan tolong bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.